Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan ya, salam madani, salam satu Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. So apa yang kita mau share di sini adalah berkenaan kereta convert dari Paso, daripada Myvi asal kepada Paso. Jadi seperti biasa, hari ini penggambaran bertarikh 2 hari bulan November 2024 bersamaan dengan hari Sabtu ya. Jadi alhamdulillah seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada satu konten yang boleh dikatakan agak mengejutkan sebab benda itu kecil saja tetapi masalahnya sangat besar. Efeknya benda tu baru mungkin tidak sampai RM10 punya harga, tapi dia boleh menyebabkan kerugian beribu-ribu ringgit. Ya, boleh menyebabkan kerugian beribu-ribu ringgit. Kenapa? Sebab satu benda yang kecil itulah dia merebak disebabkan oleh faktor kesilapan, mungkin juga owner yang letak, mungkin juga kesilapan bengkel sebelumnya. Kita tidak salahkan bengkel, cuma kita mengambil pengajaran apa masalahnya ini kereta pada mulanya dia datang, konon-kononnya lah, ya. Konon-kononnya bila dia masuk R, reverse sentap. Itu yang pertama aduan dia. Dan ada keluar api di fuse box. So, jom kita tengok di sini. Sebelum kita bahas masalah kereta, kita cuci mata dulu. Bagaimanakah keindahan Myvi Paso? Jom kita masuk. Kita cerita dulu lebih kurang 5 menit untuk cerita Paso. Orang ini sudah convert. Nah, convert. Tengok ni Paso punya. Dia punya label gear pun di sebelah kiri steering. Ya, dia punya meter pun bertepek-tepek dari PM di atas tu. Oke, saya sebelah sana ya. Ya, kita tengok Paso ni dia convert. Convert dia. Steering pun dia Paso. Paso ni sebenarnya enjin sama K3. Cuma dia berbeza. Ada beberapa benda yang berbeza. Dari segi dashboard memang berbeza. Steering pun lebih kurang sama. Cuma logo saja lah ya. Cuma dia punya meter tu duduk begini. Coba kameraman tengok sini. Kita bukan review kereta ya. Kita seronok juga tengok kereta-kereta yang buat begini ni kan. Okey, ini dia punya kilometer. RPM dekat sini. Dia berbonjol-bonjol lah. Bulat-bulat macam donat ya. Ini donat kecil, ini donat besar. Jadi ketika di convert ini tiada isu. Kita bukan pertikaikan pasal convertnya, tidak convertnya. Yang penting dia datang masuk satu set. Dan dipahamkan kereta ini sebenarnya masuk satu set. Okey, bagus. Fine. Cuma untuk masa 5 minit ni, saya mau bahas dari segi perbezaan kereta Myvi asal original dengan Paso. Okey, itu perbezaan dan juga persamaan. Okey, dari segi perbezaan, kalau kita nampak yang pertama macam inilah, meter tidak sama. Dia punya dashboard, lacinya dekat sana, dekat licin ni, laci dia ada macam ni. Okey, dia punya dashboard di sini. Yang ketiga dia punya handle gear, konsol gear dia duduk sini. Dia tidak ada kalau Myvi WhatsApp di sini. Okey, dia duduk sini kan. Kalau Myvi lagi best di sini. Macam Alza kan. Okey, untuk ni Paso, kursi pun lebar untuk driver ya. Ini kalau kita bawa cewek sebelah sini pun boleh duduk, kita duduk sebelah. 2 orang sini boleh duduk, 3 lah ya, besar, lebar ya. Itu Paso punya kursi. Ya, seterusnya juga perbezaan Paso, kita cerita perbezaan dulu. Sebab alang-alang ini kereta Paso ni jarang masuk. Okey, apa sebenarnya Paso ini apa benda sebenarnya ni? Okey, perbezaan dari segi enjin, fuse box sama, fuse box samalah. Ini fuse box dia. Nanti kita cerita masalahnya ni Paso ya, jangan cerita keindahannya dulu. Kita cerita keindahan dulu baru cerita masalah dia. Okey, dari segi enjin, perbezaan yang ketara adalah untuk enjin Paso dia tidak menggunakan power steering hidrolik. Ke sini kameramen. Ya, di sini tiada power steering pump Tengok kameramen, dia puli saja. Dia pakai power steering elektrik sama dengan Myvi lagi best second generation. Ya, dia pakai elektrik power steering. Perbezaan seterusnya Myvi asal first generation. Kameramen sini kita tengok, dia juga ya, dia punya throttle body menggunakan air. Coba kameramen dari sini. Sekejap saya sulu ya. Saya sulu dulu saya punya. Sekejap. Saya cari dulu. Hold dulu saya cari itu laser. Okey, kalau kita tengok perbezaan seterusnya Paso dengan Myvi biasa, tengok ni. Paso ni dia dari Jepun, dia ada 4 musim ni, ada air ni, ini air. Ini air panas nih. Masuk sebab di sana ada salji. So dia perlu masuk air panas. Dari segi throttle body berbeza, ya. Dari segi enjin sama, coil plug sama, grounding sama, kompresor pun hampir sama. Okey. Yang seterusnya kita cerita perbezaan. Perbezaan seterusnya yang ke berapa, sudah ke-6 gitu. Okey. Yaitu adapter di sini, adapter filter. Coba kameramen. Ini adapter tanduknya. Dia kalau kita dengan dia punya filter sekali kan, ini dia jenis Catrice punya. Tengok kameramen sini, tengok tangan saya di bawah ni. Nih, ya, dia punya tanduk tidak sama. Sepatutnya orang ni dia kalau boleh dia tukar balik itu adapter tu pakai adapter yang standard, pasal mau cari filternya ni agak payah sikit Paso ni. So body sebenarnya sama K3 lah. Okey, seterusnya perbezaan tu dari segi adapter filter.
Yang seterusnya perbezaan dia yang ke-7 ke berapa tuh? Coba kameramen tengok sana, kasih sulu. Dia ada heater. Nih nampak nih ada heater nih. Cuma orang ini dia sudah bypass. Yang host ni nampak ni melengkung macam ular sawah nih. Ini nih. Ini sebenarnya heater nih, yang ini dari sini masuk ke sana nih lubang. Nih nampak nih. Ini lepas tu dia keluar lalu sini. Ini yang dia direct nih, bypass nih yang melengkung nih. Nih nampak macam ular sawah nih berpusing nih. Nah, sebenarnya host nih yang ini nih masuk ke sini. Lepas tu yang keluar nih masuk di sini. Dia berpusing begitulah. Jadi heater itu penting untuk dijepunkan musim salji. Itu perbezaan ketara dari segi enjin, ya. Tapi yang lain dia punya blok dengan head, persamaan dia ialah enjin tetap K3. Kalau kita tengok sini kameramen, enjin sama K3. Kita tengok kameramen sini. Nampak tak tu? Perkataan K dengan 3. Nampak tu? K3. Coba kasih fokus dia K3. Tuh, nih. Nampak ya? Nih. K3. K ini bawah K, ini 3 nih, nomor 3. Nampak kah? K3. Nampak? Itu. Okay. Nampak? Kabur ya? K3 itu. Itu nampak. Engine dia K3 sama aja, MIB bahasa engine dengan head dia, blok dia sama. Ya, ini nampak K3. Ya? Oke. Alright, jadi K3 nampak sama dari segi engine, sama blok sama, cuma power steering elektrik dengan power steering pump. Jadi itu perbezaan dia dari segi engine. Tidak jauh beza. Blok dengan head sama. Cuma dia berbeza throttle body, dia berbeza adapter o-ring, berbeza power steering elektrik dengan power steering pump. Tapi kalau second generation dia sama. Ya, dia pakai elektrik juga. Untuk second generation punya ini, first generation punya body ini, nampak nih bodinya. First generation nih. Oke? Tapi dia masuk paso. Oke, dari segi yang lain-lain saya nampak dia ada juga isu lain, gearbox sama. Oke, gearbox sama, blok pun sama, head pun sama, throttle body saja. Oke, M efficiency kameramen sini. M efficiency pun sama nih. Ini sama saja. Maybe Avanza sama, kanister pun sama. Kedudukan fuse box pun sama. ABS dia ada biasa sedikit sini dia duduk. ABS. Tapi tidak kisahlah. Maybe lagi ABS pun ada ABS. Oke, seterusnya kalau maybe kalau tidak silap saya ini dia punya ini macam Alza. Selalunya maybe itu duduk sini satu kali. Dia tidak adalah separate begini. Ini macam Alza selalu. Dia masuk memang orang ini bagus. Dia masuk satu kali. So apakah sebenarnya tujuan saya buat penggambaran ini? Bukan saya mau tujuan untuk buat review kereta Paso ini, tidak. Saya tidak suka convert. Kamu pun tahu kan, siapa yang selalu live sama saya, selalu tengok YT saya, dia tahu. Saya sejenisnya yang suka standard saja. Tidak suka itu modified. Coba bagi saya, ilmu untuk standard pun saya belum tamat. Kenapa saya mau modified? Kecuali emergency, yang mana kalau tidak modified, orang tu tidak boleh guna. Itu oke, fine. Sebab orang minta kita buat untuk kemaslahatan customer itu sendiri. Kalau tidak kita buat, kesian untuk customer. Itu kita boleh modified. Tapi kalau dia selagi ada jual, selagi benda boleh ikut normal, kita ikut original saja. Oke, kecuali dia memberi efek sampingan lain. Oke, jadi sekarang kereta ini datang, kenapa dia punya deblinking? Dia punya deblinking pula R. Bila dia masuk R saja, terus hangus di sebelah sini. Coba kita tengok sini. Kita tidak sambung ya, sebenarnya dia. Kita tidak sambung. Sekarang kita hold dulu, kita sambung bateri, kita tengok apa masalah. Oke, assalamualaikum. Sekarang kita masuk R. Dia akan R hilang dan berasap sana. Tuh, nampak? Saya masuk R. Tuh R, ini R tiada. Tuh dia berasap sana, kameramen sana. Tuh asap sana. Nanti kasih flash dia, nampak tak? Cahaya tadi asap tuh. Tuh nampak asap. Right? Nampak asap tuh Jadi kita tidak boleh biar lama. So kita akan terus pergi. Nampak asap tuh? Oke, sekarang kita jangan biar lama tuh terbakar ya. Alright, kita akan pergi saya. Oke, kameramen tengok. Asal kita masuk pi, nih kita ulang tayang saja untuk ke ya. Kalau kita masuk R dia akan keluar asap sana. Oke, ini coba satu kali lagi. Oke. Tuh. Tuh. Hangus, bau asap. Tuh, kotak fuse di bawah tuh asap ya. Tuh hangus dah. Apa asap? Alright, kita tidak boleh biar lama, takut nanti dia rusakkan isi. So, kita akan matikan engine. So, reverse dia tiada hilang dan dia akan berasap dan seterusnya dia rusakkan semua sistem. So, apa yang kita mau bicarakan hari ini adalah bagaimana kereta ini daripada Paso daripada Myvi asal di convert pergi Paso. Sebenarnya isunya di sini kalau kita nampak permulaan masalah ini. Sebenarnya bukan masalah besar pun bagi saya lah, bagi saya pusat belum bongkar habis. Dia punya masalah di sini sebenarnya satu saja, yaitu nih. Coba kameramen. Ini hangus nih wire nih, kameramen flash ya, kita tengok wire nih hangus. Nampak nih hangus? Daripada sini dia hangus, wire nih dia berjangkit dan seterusnya sini dia putus. Nampak kameramen, nampak fokus ah? Nih. Hancur, hangus. Dan seterusnya dia hanguskan semua nih. Nih nampak? Hangus, hancur, berderai. Ya, oke, seterusnya hangus, dia berderet, panas. Dia fuse box di sini, coba kameramen di bawah nih, kita tidak tahu macam mana statusnya. Coba tengok di sini, kepanasan dia nih, nampak nih. Nih kameramen, nampak? Panas, terbakar.
Dan ini terbakar. Ini boleh menyebabkan kebakaran pada kereta. Dan ini terbakar. Dan seterusnya lagi dia on the way ke sini terbakar. Tapi dia belum sempat terbakar. Mungkin ownernya perasaan jadi cepat-cepatlah dia bawa pergi bengkel sini. So puncak kepada masalah ini sebenarnya yang saya nampak. Yang saya nampak adalah masalahnya kecil saja sebenarnya. Sebenarnya lah. Alam-alam kita belum bongkar habis. Tanda-tanda awalan yang kita nampak sebenarnya adalah port lamp punya fuse. Dia menggunakan fuse yang tidak original ataupun tidak yang bukan yang bagus punya. Coba kita perasaan sini. Tengok port lamp. Kameraman sini. Oke, tengok port lamp. Ini kan port lamp betul? Kameraman sini. Ini port lamp, wire port lamp ni. Wire yang spotlight punya ni. Port lamp ni maksudnya spotlight. Betul, yang hangus ni semua ni. Puncak segala masalah dari sini. Hangus. Lepas tu dia hantam fuse sini. Tengok sini fuse port lamp. Betul? Kameraman boleh nampak tak port lamp tu? Ini port lamp kiri dan kanan 7.5 betul? 7.5 ini. Coba kameraman tengok. Ini hangus ni. 1 2 ini hangus. Sekarang ini dah berapa hangus satu ni? Kiri dan kanan. Sekarang yang hangus betul-betul adalah coba tengok sini. Kiri betul? Betul kah? Ini kanan RS left hand, right hand and left hand. Ini. Yang hangus sekarang tengok fuse di sini, tengok. Fuse ni. Fuse yang dia guna ini tidak ikut spek yang betul. Sampai dia hangus pun tidak putus. So kita akan cabut ini, dia putus pun sebab saya paksa dia cabut sebab dia tersangkut sudah kakinya. Coba tengok kameramen, dia hangus. Hangus, betul? Nampak ni hangus ni. Bila dia hangus, sebenarnya fuse ini dilengkapi oleh ampere. Ampere maknanya adalah jumlah arus yang melalui sesuatu sesuatu benda. Di mana kalau dia sudah lebih daripada ampere, coba perasan tak? Di sini kameramen tengok. Ada 15 ampere biru, 7.5 ampere, 10 ampere. Tapi fuse yang dia beli ni bukan original. Sampai cair ni fuse, ini barang tidak putus. Sampai short hangus di bawah pun dia tidak putus. Apa jadi? Bila dia tidak putus, masalah dia sekarang ialah dia akan rosakkan semua sistem. Okey? Kita try cabut ni. Nampak? Ini tidak berapa sini sebelah kanan ni. Ini kiri yang hancur ni. Yang kiri sekarang yang hangus tu yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang hancur sekarang ni kiri. So fuse yang dihanus, kalau kita tengok betul-betul ni fuse, tertinggal kakinya. Kalau kameramen tengok ni. Ini kakinya di bawah tertinggal. Belum putus ni, dia putus sebab saya tarik paksa ya. Ini saya tarik paksa ni, kameramen tinggal sini. Saya tarik paksa ni. Putus fuse, hangus fuse, dia tidak putus lagi. Fuse yang bagus, dia tidak perlu hangus. Dia short saja dia akan putus, ikut rintangan. Sedangkan kalau kita tengok, di sini dia tulis 7.5 ampere. 7.5 ampere ini memangnya rintangannya terlalu rendah. Dia antara semua yang paling rendah adalah port lamp. Kalau tengok bahagian lain, 10 ampere. Lampu high and low, tuh 10 ampere. Port lamp 7.5. 7.5 rintangan paling rendah pun dia tidak putus. Nampak? Okey. Kalau kita nampak fuse, sekejap saya ambil fuse lagi satu. Kita nampak fuse dia. Okey, kalau kita beli fuse, pastikan fuse itu kita uji rintangan dia. Kalau dia short, dia mesti putus. Contoh ini contoh saja. Ini fuse dia sini ada ampere-amperenya. Belum kalau kita perasan dia ada ampere. Macam ini putih. Tengok putih dia berapa ampere. Coba kameramen saya dekat sikit. Kita teruskan. Okey, dia tulis putih sini. Coba kameramen kasih fokus sedikit. Ini. Tapi kalau ikut putih di sini sebenarnya tu 25 ampere. Kalau putih 25 ampere, tapi 25 ampere pun kalau dia kena 7.5. Coba hold dulu, saya cari 7.5. Okey, assalamualaikum. Jadi kita sekarang ini kita sudah tengok fuse. Fuse ni maknanya ampere, maknanya jumlah current yang masuk dalam satu masa. So kalau kita tengok, kita perasan untuk 10, kameramen coba tengok 10, kita flash dia. Boleh nampak kah? Dia punya 10. Pakai ni. Nampak? Ini tak putus Okey, kita tengok yang 40 ampere, dia lagi tebal. Betul? Dia punya jarum dalam tu. Kita tengok Nampak? Nampak perbezaan dia ketara ya? Dekat satu tebal, dia punya yang tengah-tengah tu. Tu yang tengah-tengahnya ni. Nampak tu? Tu yang tengah. Ini kecil. Makin kecil itu fuse, makin senang dia putus. Dia punya ampere. Makin rendah, makin sensitif dia putus. Tapi masalahnya sekarang, sudah hangus wire, tidak putus-putus. Hangus badannya sendiri pun tidak putus. Nampak ni? Hangus badannya pun tidak putus. Nampak? Kameramen mungkin ini sangat bermanfaat. Jadi gara-gara ini barang, dia tidak putus ikut spek dia. Okey? Jadi sini dia berasap tadi. Jadi apa yang masalahnya kereta? Wiper bermasalah. Ya, wiper bermasalah. Ya, wipernya sana hidup sendiri. Ya, ketika dia walaupun kita tidak on dia jalan sendiri. Sekarang dia berasap sebelah sini.
Ini nampak nih cair sudah nih. Ini kameramen boleh tengok sini cair. Ini terbakar nih. Di dalam nih. Nah, di dalamnya ada terbakar ah. Tuh, nampak nih. Jadi kameramen boleh nampak ah dia punya sekejap ah. Saya fokus dulu dia punya terbakar tuh nih. Nampak nih? Nih, terbakar nih merah nih, nampak? Nih terbakar nih. Nih hangus nih. Ini wire nih hangus. Sebab itu ownernya cakap bila kau masuk dia hangus. Ya, sebab reverse punya inhibitor switch dia ada positif. Ya, kedua wiper pun ada dulu sini. Dan wiper kenapa gila? Sebab wire ini kalau kita nampak nih kameramen kita tengok wire ini ada wire wiper di sini, ada headlamp di sini. Boleh fokus kah? Nih nampak nih. Kalau kita nampak nih hangus nih. Nih. Hangus semua nih, cair. Nih hangus, nampak hangus semua wire nih. Nah. Nih gara-gara satu mungkin fuse, itu mungkin ada faktor lain. Nah, cuma awalan yang kita dapat detect di sini ialah kereta ini boleh terbakar tau. Nah, nih wiper punya wire sini, itu yang wiper tuh jadi gila tuh. Kita on kunci saja wiper on, sedangkan wiper tengah off. Nih nampak nih, oke nampak ya. Habis terbakar semua nih. Nah. Jadi bila dia terbakar begini, kita takut dia akan hantam itu isu. Buat masa ini engine masih hidup, tetapi kita tidak tahu apa lagi komponen yang rusak. So cadangan kita untuk Ono nih, ialah kita akan ganti satu set wiring yang terbakar semuanya. Tidak boleh ganti CP-CP, takut nanti ada lagi efek sampingan lain. So apa yang kita boleh buat, kita kena cari lah. Kita kena cari ganti satu set. Kalau tadi kita tengok buka ini kereta, mungkin hangus 20% ataupun 10% sahaja, tidak apa. Kalau 90% macam ini, kira 90% sudah daripada hujung. Coba kameramen sini tengok. Daripada sini hangus, ya. Coba kasih ke fokus dia. Daripada fog lamp ni hangus, fog lamp ni, spotlight ni, hangus sampai ke sini, hancur motor bongkar sudah ni. Hangus, betul? Nah, hangus semua ni, kameramen ke sini ya. Apa sih nampak tu hangus tu? Hancur sampai ke sana, hancur nih di bawah nih. Kotak fuse ni kita tidak tahu. Kalau sini sudah berapi, sini lubang fuse ni sudah berapi, di bawah ni kita belum buka, mesti pasti akan fuse box ni pasti akan terbakar di bawahnya. Ini kita belum buka kabel ni, boleh buka, ada wiring. Lepas tu yang ini satu set ni kita akan ganti. Sebab kalau kita ganti dan juga yang masuk pergi sini kita akan ganti. Dan yang masuk pergi kunci, coba kameramen. Sebab fog lamp punya switch di sini. Ini dashboard terpaksa kita buka sebab switch fog lamp tu di sini. Nih, mana fog lamp dia ini? Nih. Nih tengok saya ni. Macam main biasa juga ni fog lamp dia. Dia on fog lamp terbakar ni. Kita tidak tahu di dalam wire dalam ni. Mesti kita cek dulu lah sini. Pasti terbakar nih. Sebab permulaan segala masalah dari sini. Dia on saja ini barang, short. Ini kan spotlight. Yang ini kan lampu nih. Tapi masalahnya sekarang ini fog lamp nih. Fog lamp ni switch dia. Fog lamp ni dia sambung dengan wire di sini. Terusnya dia masuk pergi sini. Kameramen sini. Dari dalam ni dashboard ni dia akan lalu di sini. So kita akan kena pasti wire-wire yang banyak ni kita kena bongkar ni dashboard semua. Untuk kita kasih confirm. Di mana lagi yang hangus. Ya, jadi kesimpulan daripada masalah ini awalan yang kita nampak. Ini part 1 ya kan. Awalan yang kita nampak adalah masalah fuse tidak ikut spek. Dia ikut spek tapi bukan original fuse lah. Dia tidak putus. Sedangkan benda ini sudah short. Patutnya kalau fuse yang bagus, tidak payahlah tunggu sampai hangus terbakar, bodinya pun hangus, tidak lagi putus. Jadi kita guna pengajaran sini, guna fuse yang bagus, yang ori, biarpun mahal. Beli yang betul-betul, bilang orang bagus lah. Gara-gara yang harga fuse RM5 ini boleh hilang beribu-ribu ringgit nih. Tidak silap nanti isunya, TCU-nya, SRS-nya, BCM-nya, kalau ada BCM, boleh rosak ini kendaraan. So kesimpulan daripada kereta ini adalah masalah dia adalah lebih kepada masalah fuse yang mungkin tidak original. Sebab saya tengok yang paling teruk adalah fog lamp tadi. Fog lamp itu sebenarnya sudah short, tapi dia tidak putus. Bila dia putus, dia merebak tuh. Dia punya panas seterusnya sampai ke hujung dan juga masuk ke dalam meter tadi. Dan daripada switch itu pun dia hangus sudah. Jadi itulah kesimpulan dia bahwa kereta ini masalah kepada sistem wiring berpunca daripada fuse yang tidak ikut spek yang sepatutnya. Walaupun 7.5 tapi dia tidak sensitif pada short tadi. Sepatutnya 7.5 lagi sensitif daripada 10, 10 lagi sensitif daripada 15, 15 lagi sensitif daripada 20 dan seterusnya. Oke? Jadi itu saya yang kepahaman untuk perkongsian hari ini. Insyaallah kita akan masuk ke part 2. Kita dapat lukis diagramnya apa hubungannya reverse dengan ni. Reverse ada inhibitor switch tu, dia ada positif di sana. Reverse saja. Untuk P, N, D, L, semua tu dia negatif, dia main di inhibitor switch. Ni inhibitor switch tu yang ini. Kameraman sini. Nih, boleh ni di dalam ni. Tu nampak putih tu? Tengok laser saya ni. Ni. Ini wire pergi bawah ni, pergi gearbox ni. Dalam ni ada positif, ada negatif. Negatif tu hanya untuk yang drive P, N, D, L itu negatif dia main. Tapi untuk reverse dia main positif. Sebab itu bila dia short dia akan hangus.
dan dia akan putus tuh fuse bagian reverse. Sebab itu lampu reverse pun tidak nampak dan dia jadi sentap. Kenapa sentap? Sebab TCU tidak tahu kok reverse. Sekarang kita tidak tahu TCU ini rosak kah tidak. Nah, sebab dia sudah hangus wiring, susah mau cakap. Buka dashboard kita tengok sampai mana. Kita kena buat dulu ikut asal, walaupun dia paso, tapi wiringnya hampir 80% sama dengan Maybe lama. Kalau ada syukur, tidak ada terpaksa cari sampai ada. Ya pasal kalau tidak ada siap nih kereta. Jadi itu saja sekadar perkongsian pada hari ini adalah masalah kecil tapi efeknya beribu ringgit. 5 ringgit punya pasal boleh jadi ribu. Kalau ECU dia kasih rosak, TCU dia kasih rosak, walaupun ECU hidup sekarang. Kalau dia lumpuh separuh badan, maksudnya dia hidup, tapi ada driver-driver dalam ECU yang sudah rosak gara-gara berlakunya short. Jadi ini mungkin saya kita belum buka. Oke, ini cuma anggaran dari luar saja. Puncak asalnya ada daripada fog lamp tadi. Dan fog lamp itu gunakan fuse. Fuse itu tadi tidak putus walaupun short, sehingga hangus nih wire pun dia tidak pandai short, tidak pandai putus. Oke, jadi itu saya kadar pengungsian pengajaran sini, gunakan fuse yang betul-betul bagus. Jangan dipaksa kendaraan itu sekiranya sudah berasap. Oke, itu saja sekadar pengungsian. Insya Allah kita akan jumpa di part 2 sekiranya orang nih setuju dibuat, kita akan buat part 2. Kalau tidak ada dia sampai di sini saja. Oke, itu saja sekiranya video ini bagus. Mohon subscribe, like, ataupun share, ataupun komen jika Anda menghadapi masalah yang hampir sama Maybe, ataupun masalah paso, Maybe juga K3, 3SZ sama kurang sama Maybe, ya, second generation, third generation, ataupun apa kendaraan sahaja yang menghadapi masalah wiring, jangan dipaksa sampai basah, baik towing. Takut dia efek berjangkit-jangkit, dia akan rosakkan itu sistemnya lain. Oke, itu saja sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Jumpa lagi. Thank you.